Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati ahli-ahli lembaga pentadbir Safinatun Najah, yang berbahagia Puan Hajah Mastura binti Zakaria, pengarah urusan Sekolah Islam Integrasi Safinatun Najah, yang berusaha Muallimah Nurliana binti Razali, Ketua Guru Sekolah Menengah Islam Integrasi Safinatun Najah, barisan penolong kanan, para ibu bapa penjaga dan kaki tangan, serta murid-murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi, dengan limpah rahmatnya, kita masih diberikan rezeki dan kesempatan untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran bagi tahun 2021. Umum mengetahui bahawa pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah pun memutuskan bahawa sesi persekolahan secara bersemuka yang bermula 20 Januari 2021 hanya melibatkan murid yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, SVM, SKM, STPM, STAM dan DVM bagi tahun 2020 serta peperiksaan antarabangsa yang setara. Manakala bagi semua murid sekolah rendah dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah pula mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid. Justru itu, saya, Muallimah Ain Natasha selaku penolong kanan kurikulum sekolah menengah akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kaedah dan cara pelaksanaan PDPR yang telah ditetapkan oleh Sekolah Safinatun Najah bagi tahun 2021 ini. Ucapan saya yang seterusnya ini saya bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang kurikulum bagi murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5, merangkumi senarai subjek, kaedah pentaksiran dan peperiksaan dan langkah-langkah meningkatkan prestasi murid. Kedua, saya akan menerangkan tentang pelaksanaan PDPR dan akhir sekali saya akan menyentuh serba sedikit tentang aktiviti dan program yang diadakan di sekolah. Ibu bapa penjaga yang saya kasihi sekalian, mulai tahun ini, kesemua murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 akan mengikuti silibus KPM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM. Matlamat kurikulum menengah adalah untuk menyediakan modal insan yang menyeluruh dan seimbang, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif serta memiliki kemahiran insaniah bagi menghadapi cabaran abad ke-21. Di Safinatun Najah juga, kami mengamalkan kaedah murid sentrik di mana sekolah meletakkan kepentingan murid-murid mengatasi yang lain serta mewujudkan persekitaran kondusif yang menggalakkan interaksi murid-murid dalam suasana yang terkawal. Di samping itu juga, pihak sekolah turut menawarkan beberapa subjek tambahan sebagai pengkayaan untuk murid-murid. Misalnya, subjek bahasa Jerman untuk murid tingkatan 1, bahasa Mandarin untuk murid tingkatan 2, silibus Al-Quran dan hafazan serta usrah untuk semua murid. Berikut senarai subjek bagi murid-murid menengah rendah. Bagi silibus KSSM, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Pendidikan Islam, PJK, PSV untuk tingkatan 1 dan tingkatan 2, RBT, Geografi dan Sejarah. Bagi pengkayaan pula, Bahasa Jerman untuk tingkatan 1, Bahasa Mandarin untuk tingkatan 2, Tilawah Al-Quran, Hafazan dan Usrah untuk semua murid. Manakala senarai subjek bagi menengah atas pula, subjek teras, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Sains, Pendidikan Islam. Bagi elektif pula, kita mempunyai 4 elektif. Yang pertama, elektif Bahasa. Kedua, elektif Pengajian Islam. Ketiga, elektif Kemanusiaan dan Sastra Ikhtisas. Dan yang terakhir, elektif STEM, Sains Tulen dan Matematik Tambahan. Bagi Bahasa Arab, untuk tingkatan 4, wajib belajar di sekolah. Bagi subjek pengkayaan, kita ada tilawah Al-Quran, hafazan dan juga usrah. Bagi pakej mata pelajaran tingkatan 4 2021, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada jadual yang telah disediakan. Kita ada 3 pakej. Yang pertama STEM 1, kemudian STEM 2 dan terakhir Sastra dan Kemanusiaan. Bagi STEM 1, murid boleh mengambil semua mata pelajaran sains student iaitu fizik, kimia dan biologi beserta matematik tambahan. Bagi STEM 2, mengambil mana-mana 2 daripada mata pelajaran sains student dan matematik tambahan dan sekurang-kurangnya 1 mata pelajaran daripada bukan elektif STEM.
iaitu elektif bahasa, elektif sastra dan kemanusiaan serta elektif pengajian Islam. Dan yang terakhir, pakej yang terakhir, sastra dan kemanusiaan. Murid boleh mengambil gabungan mata pelajaran yang terdiri daripada kumpulan elektif bahasa, pengajian Islam serta elektif kemanusiaan dan sastra ikhtisas. Bermula tahun ini, di samping peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam seperti PT3 dan SPM, penilaian murid juga diambil kira daripada beberapa aspek yang lain, misalnya peperiksaan 40%, tugasan, kuis, ujian dan lain-lain 20%, kehadiran 20% dan penglibatan aktiviti co-curriculum 20%. Bagi membantu meningkatkan prestasi murid-murid, pihak sekolah menyediakan kelas tambahan Sabtu untuk semua murid menengah dan kelas tambahan 3 hari dalam cuti penggal untuk calon-calon PT3 dan SPM. Selain itu, terdapat juga bengkel teknik menjawab soalan PT3 dan SPM serta aktiviti belajar dalam kelompok untuk calon PT3 dan SPM menjelang peperiksaan. Untuk pelaksanaan PDPR bagi murid-murid sekolah menengah, pihak sekolah telah menubuhkan Telegram channel untuk setiap kelas dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Penubuhan Telegram channel ini adalah untuk memudahkan interaksi antara guru-guru dan ibu bapa serta murid-murid sepanjang PDPR berlangsung. Selain penggunaan Telegram channel, kita juga mempunyai kelas atas talian menggunakan aplikasi Google Meet. Interaksi atas talian ini dijalankan selama 3.5 jam setiap hari, iaitu hari Isnin hingga Jumaat, mengikut jadual yang telah ditetapkan. Seterusnya, apabila telah selesai sesi interaktif atas talian, murid-murid akan diberikan tugasan secara pukal. Turut diperuntukkan ialah masa untuk membantu ibu bapa atau ahli keluarga di rumah. Kami percaya dengan cara ini, murid-murid dapat mengeratkan lagi hubungan bersama-sama keluarga di samping memastikan mereka tidak lupa tanggungjawab sebagai ahli keluarga masing-masing. Kami turut mengeluarkan panduan untuk para guru, ibu bapa dan murid bagi memastikan proses PDPR berjalan dengan lancar. Panduan tersebut telah pun dimaklumkan melalui surat rasmi dan juga Telegram channel kelas masing-masing. Oleh itu, kerjasama daripada semua pihak amat diharapkan agar pembelajaran murid-murid tidak terjejas. Sebarang perubahan mengenai pelaksanaan PDPR akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dan kami sentiasa mengalu-alukan sebarang komen atau cadangan dari pihak ibu bapa agar proses PDPR dapat dilaksanakan dengan lebih efektif mengikut situasi semasa. Sidang penonton yang saya kasihi, untuk melengkapkan lagi pembelajaran, kemahiran dan pengalaman murid-murid, Safinatun Najah turut menawarkan aktiviti dan program yang diyakini dapat membantu mencongkil bakat dan memberi pendedahan positif seperti memimpin rakan-rakan sebaya, menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat yang sentiasa cakna dengan isu-isu di sekeliling. Antara program dan aktiviti yang diadakan ialah Polisi Hijau, Cabaran Kiadi iaitu Kem Kepimpinan, Festival Sastra, Fasilitator Mukhayyam, Fasilitator Program Cintai Al-Quran, Qiyamul Perdana serta aktiviti pasca peperiksaan. Kesemua aktiviti yang dianjurkan ini mengambil kira keperluan murid atau remaja berumur 13 hingga 17 tahun yang memerlukan kepada pengukuhan jati diri yang mantap melalui kekuatan akidah, ibadah dan akhlak. InsyaAllah, dengan penglibatan secara aktif, kita mampu melahirkan remaja Islam yang berkepribadian unggul serta mampu menjadi contoh kepada orang lain. Sekian sahaja ucapan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.